سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hormati Tuan Imam ahli kata kuasa, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan izinnya dapat kita bersama dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan kita beroleh rahmat, keampunan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kita masuk pasal pertama, yaitu definisi dan juga konsep jihad. Apakah jihad yang dikehendaki oleh Islam? Kadang-kadang tuan-tuan kita tersasar serta salah faham tentang jihad. Oleh kerana kebanyakan kita tidak memahami tentang jihad, maka Dr. Yusuf Al-Qaradawi telah mengumpul ideanya untuk menjadi tatapan, untuk memberi maklumat kepada kita orang Islam agar kita memahami hakikat jihad sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengikut Yusuf Al-Qaradawi, Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan kebanyakan lafaz jihad disebut di dalam Al-Quran, banyak disebut berulang kali tentang jihad. Jadi jihad memberi arti mencurahkan tenaga dalam menyebarkan dakwah Islam dan mempertahankan dakwah Islam. Itu mana jihad. Artinya kita, tuan-tuan, jihad ini kita mesti mengorbankan tenaga, harta, pikiran untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala dan mempertahankan kesucian agama Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dari sudut pengertian jihad secara umum. Artinya, tuan-tuan, jihad ini kita mencurahkan segala tenaga kita, pemikiran kita, harta benda kita, sampai ke muncak nyawa. Maka inilah yang dikatakan jihad. Tidak dinamakan jihad, tuan-tuan, kalau sekiranya kita mencurahkan tenaga kita separuh hati, separuh tenaga, separuh pengorbanan kita. Kemuncak jihad itu ialah nyawa. Itu kemuncak. Jadi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, jadi jihad ini terbahagi kepada tiga jihad. Jihad ini terbagi pada tiga jihad ini. Yang pertama, jihad melawan musuh yang jelas dan yang tidak jelas. Itu mana jihad. Kita lawan musuh yang jelas dan ada musuh yang tak jelas, orang-orang munafik. Ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ
ya'lamuhum. Ia bermaksud wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Allah Subhanahu wa taala telah mengarahkan kita orang Islam supaya kita mempersiapkan diri dari semua kekuatan, senjata, tenaga, dan juga kebijaksanaan. Quwwah artinya kita tuan-tuan mesti memiliki senjata canggih sebagaimana yang dimiliki oleh musuh. Itu yang dikatakan mirribatil khail, daripada senjata yang canggih. Sekarang ini tuan-tuan, senjata yang canggih, peluru berpandu, kapal terbang, sama ada peluru berpandu kuasa nuklear. Itu yang katakan canggih, dikeruni oleh musuh. Kita tengok tuan-tuan, negara umat Islam yang memiliki senjata ini, yang saya tahu lah satu saja, Pakistan. Iran belum tercapai lagi hasratnya. Kerana apa? Kerana musuh-musuh Islam menghalang supaya Iran tidak memiliki senjata yang dikeruni oleh musuh Israel itu. Sebab itu Amerika dan juga kuasa-kuasa Barat menghalang supaya Iran jangan memiliki senjata itu. Apa tujuannya tuan-tuan? Kata Allah, tujuannya ialah untuk menakutkan aduwallahi wa aduwakum, musuh Allah dan musuh kamu. Musuh kita siapa tuan-tuan? Israel lah. Wa aduwakum, musuh Allah dan musuh kamu, kita. Wa akharina min dunihim, dan ada satu musuh yang kamu tidak tahu, kata Allah. Kita tidak tahu, sama kita juga. Nah, sama kita, berjuang sama kita, tapi lain cakap, lain buat. Yang kata barwa pula. Nah, inilah tuan-tuan. Jadi perkara penyakit ini tuan-tuan berlaku. Walaupun dalam gerakan Islam ada. Kadang-kadang dicakap lain, buat. Nah, inilah yang Allah sebut, wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Allah tahu, kita tahu tuan-tuan. Sama kita. Jangan kita anggap duduk sama kita tuan-tuan, hati sama, tidur sebentar, mimpi lain-lain. Jangan kita fikir tuan-tuan sama kita, tak. Jadi benda ini telah wujud zaman Rasulullah SAW. Abdullah ibni Ubay ibn Salul tuan-tuan semayang belakang Rasulullah SAW. Oh, memang pada sahih dihormat Rasulullah SAW. Rasulullah nak keluar dia, pergi tunggu depan sana. Untuk apa? Pakai kasut Rasulullah SAW, pakai kasut. Sahabat-sahabat lain tak ada sama tahajud. Ini tuan-tuan ada di antara kita. Wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Kita tidak tahu orang, tapi Allah tahu. Yang disebut dalam istilah kita al-munafiqun, orang-orang munafik wujud tuan-tuan. Jangan kita jadi orang munafik tuan-tuan. Kita mesti kata dan kita buat. Jangan kita kata kita tak buat.
Yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Ini dalam surah As-Saff. Allah sebut, wahai orang yang beriman, jangan kamu kata sedangkan kamu tak buat. Kabura maqtan 'inda Allah, besar dosanya di sisi Allah, an taqulu ma la taf'alun, kamu kata kamu tak buat. Jadi Allah sambung ayat itu, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Ini arahan Allah Subhanahu wa taala. Allah suka jika kamu berperang seolah-olah satu saf, bukan satu barisan, satu saf. Ka'annahum bunyanun marsus, seolah-olah kamu seperti batu-batu yang tersusun rapi. Itu Islam. Ya kita ni tuan-tuan nak caketin, kita nak caketin sama kita. Kita tengok dalam akhbar ini. Inilah satu penyakit yang ada dalam diri kita manusia. Penyakit ini, penyakit yang tak ikhlas. Sia-sia tuan-tuan, kita berjuang puluhan tahun, tapi kalau kita tak ikhlas, Allah tak nilai kita, sia-sia. Ini jadi penyakit ini tuan-tuan bukan berlaku pada zaman ini, pada zaman dulu pernah berlaku dah. Pada zaman Nabi Musa, pada zaman Nabi Isa alaihissalam dah berlaku dah. Kita tengok tuan-tuan, pada zaman Nabi Musa, pada zaman Nabi Isa, Musa Samiri. Ketika Nabi Isa tuan-tuan berdakwah, mengajak umatnya kepada agama Allah Subhanahu wa taala, orang kanan dia, orang bawah, baik dia jadi tali baru. Pergi bagi tahu. Ada kata malam ini Nabi Isa berceramah tempat ini. Datang serbu, datang tangkap, datang tangkap. Tapi Allah Subhanahu wa taala dia telah tukar penglihatan. Orang yang repot, orang yang beritahu itu, Allah letak wajah Nabi Isa ke mukanya, tukar. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Tukar repot ni. Jadi tuan-tuan, orang yang tukar repot tu Allah letak muka Nabi Isa. Jadi orang polis tu pergi, dia tangkap dia ni lah. Tangkap orang ni. Nabi Musa, wa ma qataluhu, kata Allah, Nabi Isa tidak dibunuh, wa ma salabuhu, tidak disalib, walakin syubbiha lahu, aku samakan muka Nabi Isa pada orang itu. Ini biasa tuan-tuan. Kalau Nabi Musa Qarun, orang nampak Nabi Musa Qarun, khianat. Ini orang kanan Nabi, tuan-tuan. Nabi Musa ketika kaumnya sembah lembu, tuan-tuan, apabila Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tur Sinai selama 40 hari, kaumnya telah sembah lembu. Lebih daripada 70,000 kaumnya sembah lembu 40 hari. Apa hukuman? Dijatuhkan hukuman bunuh 70,000 itu. Jadi apabila tuan-tuan jatuh hukuman bunuh, maka Nabi Musa dia pilih orang yang baik di antara mereka. Untuk apa? Untuk berjihad.
70 orang. Apa dah 70 orang? Nabi Musa keluar. Sampai tengah-tengah padang pasir, dia kata, wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra fa akhadhathumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ya Allah, tuan-tuan, ini orang dah pilih ni, tuan-tuan. Ini pimpinan ni, ahli jawatan kuasa ni, agung ni, pilih orang baik, pergi sampai tengah jalan. Apa dia kata? Wahai Musa, aku tidak akan beriman dengan kamu hatta narallaha jahrah, sehingga aku dapat melihat Allah, baru aku beriman dengan kamu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala hantar petir, tuan-tuan, petir, semuanya mati. Wa antum tanzurun, dan semua kamu melihat. Apabila dipandang petir, tuan-tuan, Nabi Musa dia menangis. Dia menangis. Nabi Musa seorang yang tak mati, yang lain mati. Lalu Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Jadi saya ingin sebut penyakit yang ada dalam masyarakat kita ini. Bukan sekarang, dahulu dah penyakit. Sebab apa, tuan-tuan? Kerana satu je, kerana tidak ada sifat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjuangan kita akan rusak kalau tidak ikhlas kepada Allah, sia-sia. Nak cari orang ikhlas ni, tuan-tuan, Allah Akbar, kesenangan payah. Mana nak ikhlas? Tahajud kita solat berapa kali seminggu? Kena tanya dia. Solat berjemaah berapa kali seminggu? Berapa kali seminggu? Berapa kali sehari? Cuba tanya. Kita tahajud entah ke mana, solat berjemaah entah ke mana, Al-Quran entah ke mana, tapi bernafsu sok, tak nak. Ulama-ulama ni tak main. Ini, tuan-tuan, penyakit yang ada dalam diri kita manusia ini. Ini dipanggil jihad lagi. Jihad. Jadi Nabi Musa AS dia berdoa kepada Allah SWT. Dia sedih doa supaya Allah SWT menghidupkan kembali kaumnya ini, yang 70 orang ini. Lalu Allah makbulkan doanya. Dihidupkan satu demi satu. Dihidup yang pertama. Yang pertama dia lihat bagaimana Allah hidupkan orang yang kedua. Dan dia lihat orang yang kedua, dia lihat bagaimana Allah hidupkan orang yang ketiga. Satu demi satu, satu demi satu, satu demi satu. Apabila dia hidup sembari, dia lawan lagi Nabi Musa. Ini, tuan-tuan, lawan lagi. Sebab apa berlaku? Kedegilan itu. Kerana tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana tak ikhlas, tuan-tuan. Macam-macam, tuan-tuan. Orang Yahudi panggil Yahudi. Bukan setakat itu. Pergi tengah-tengah pada pasir. Tengah-tengah pada pasir pula. Minta makanan, macam-macam makanan minta. Cuba kita fikir, itu tengah-tengah pada pasir. Dia kata, apa dia kata? Wa iz qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa qumiha wa 'adasiha wa basaliha. Wahai Musa, aku tidak tahan kamu bekalkan makanan sejenis sahaja. Aku tak tahan. Aku nak makan makanan bermacam-macam. Kacangnya, adasnya, mentimunnya.
Aku nak makanan yang sedap-sedap. Suruhlah Tuhan kamu tumbuhkan makanan-makanan itu daripada pasir itu. Suruh Allah tumbuhkan. Mana boleh tuan-tuan? Kita pergi pada pasir, kita minta nasi kerabu, ada nasi kerabu. Nasi kerabu, balik Malaysia, nasi kerabu. Minta yang bukan-bukan. Apa Nabi Musa kata? Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat 'alaihim adh-dhillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin min Allah. Kalau kamu banyak perangai sana, banyak songi sana, kamu balik ke Mesir sana, kamu akan dapati apa yang kamu dapat. Di tengah-tengah padang pasir ini mana ada tuan-tuan. Tapi ingat kata Nabi Musa, wa duribat 'alaihim adh-dhillatu wal maskanah. Kamu dihina oleh Allah dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit itu, mana-mana penyakit. Ini tuan-tuan, jenis tak setia, tak payah ramai dah tuan-tuan. Dalam keluarga kita pun kita boleh nilai sendiri. Tapi yang ramai-ramai itu orang kita tak kenal latar belakang dia, anak kita, keluarga kita. Banyak juga masalah yang kita hadapi. Jadi inilah yang disebut tuan-tuan. Jadi jihad ini melawan musuh yang jelas dan melawan musuh yang tidak jelas. Musuh yang jelas senang. Musuh yang jelas senang tuan-tuan. Ini musuh kita ni. Kita nampak. Jadi isytihar pula. Ini jenis yang tak isytihar ni. Yang duduk bersama-sama kita. Kata Nabi SAW, wahum mil jildatina. Mereka kulit macam kita. Mereka sebangsa dengan kita, bercakap bahasa kita, tapi mereka musuh kita. Cakap Melayu tuan-tuan, cakap Jawa, tapi yang ni lah yang khianat ni. Ini tuan-tuan satu daripada sejarah yang berlaku sepanjang zaman berlaku. Sebab apa? Tak ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikhlas tuan-tuan, tak ada lah. Nak jawatan ini tuan-tuan, benda amanah, benda besar, tanggungjawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah satu kehebatan, bukan satu kehebatan tuan-tuan. Ini satu tanggungjawab, satu amanah besar yang ada soal jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tuan-tuan perlu ada kekuatan dalam diri kita. Baik tuan-tuan, kita akan ulas satu demi satu tuan-tuan. Yang kedua, jihad melawan syaitan. Syaitan bukan kita nak lawan tuan-tuan. Syaitanul jin wal ins. Sama ada musuh itu daripada jin dan manusia. Jin. Jadi mana syaitan, di mana tuan-tuan? Syaitan maknanya yang menghalang, yang menutup segala kebaikan. Itu mana syaitan, ditutup segala kebaikan. Jadi kita kena lawan syaitan tuan-tuan, mesti sepenuh tenaga dan sepenuh kekuatan kita. Jangan kita lawan syaitan ni tuan-tuan 20%, 30%. Mana syaitan tak takut dengan kita? Dia takut tuan-tuan, senyum je. Syaitan dia tidak takut dengan kekuatan. Syaitan dia takut satu saja, al-mukhlasin. Apabila syaitan diminta izin dijumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, apa tuan-tuan syaitan dedak di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Syaitan kata kepada Allah, "Fa bi izzatika la ughwiyannaka ajma'in."
illa min ibadika lahumul mukhlasin. Dengan kemuliaan-Mu ya Allah, aku mengaku kebesaran-Mu. Aku bersumpah, aku akan menyesatkan hamba-hamba Kamu kesemuanya. Semua kena sesat hamba Kamu. Illa, orang yang tidak boleh aku sesat ialah hamba Kamu membuat sesuatu dengan ikhlas. Ini ikhlasnya tuan-tuan. Jadi kita kena didik hati kita ikhlas. Jangan ikhlas mulut, hati tak ikhlas, tak jadi tuan-tuan. Sebab itu Nabi SAW, tuan-tuan, dia suruh kita berdoa setiap kali selepas solat. Apa doanya? Doanya ringkas. Tapi kadang-kadang kita tak perasan benda ini. Tapi ini adalah satu daripada pesanan Nabi SAW. Apa doa dia tuan? Dalam hadis ni dia bentuk mufrad, dalam bentuk mufrad. Tapi kalau kita doa bersendirian, kita boleh guna bentuk mufrad. Tapi kalau ramai, kita mesti doa berbentuk jamak. Apa doanya? Dalam hadis Nabi SAW dia kata, Allahumma ja'alni fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa fi yamini nura wa fi shimali nura wa fi ahwali nura ya arhamar rahimin. Itu doa yang Rasulullah SAW ajar. Kita baca lah tu, seorang-seorang duduk. Tapi jangan seorang-seorang semayang kat rumah pula. Jangan semayang kat rumah. Ini kat rumah lebih banyak daripada kat surau. Itu tak betul lah. Jangan semayang kat rumah, tuan-tuan. Ini surau 2 kali sehari semayang. Kat rumah 3 kali. Itu KO namanya. Ya, KO. Jangan pula subuh sampai mana? Rumah. Allahu Akbar. Ini gagal tuan-tuan, ini gagal ni. Bagaimana kita jadi pejuang? Hamas tuan-tuan, dia nak pilih tentera Al-Qasim. Tentera Al-Qasim mesti orang yang solat subuh tak pernah tinggal selama 1 tahun. 1 waktu pun tak tinggal. Ini jihad betul-betul yang digerungi oleh Israel. Jadi kita subuh entah ke mana, tapi kita sebagai pejuang. Ini yang KO ni. Yang KO ni dia, yang disebut oleh Pathiyakan Al-Mutasaqitun fi tariq dakwah. Ada di antara manusia yang gugur dalam bidang dakwah dan perjuangan Islam. Ada orang yang kecundang. Al-Mutasaqitun, kata Pathiyakan dalam satu buku, tuan-tuan, dia tulis Al-Mutasaqitun fi tariq dakwah. Orang yang gugur dalam bidang dakwah dan perjuangan Islam. Gugur. Kita berapa orang gugur sebelum ini? Banyak yang gugur. Yang masih hidup pun ada, yang dah mati pun ada. Sebab apa tuan-tuan? Tak ikhlas. Jadi kalau kita berjuang ikhlas, tuan-tuan, orang sanjung kita. Ikhlas bukan kita masuk kerana untuk mencari pangkat dan kedudukan. Tak. Ini tuan-tuan, kita nak didik. Sebab itu Nabi SAW menyebut kita, Allahumma ja'alni fi qalbi nura. Ya Allah, Kamu anugerahkan hatiku adalah hati yang bercahaya, hati yang ada cahaya. Artinya hati yang taat, cahaya, nampak al-haq wal batil, al-halal wal haram. Hati yang ikhlas pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita nak faham masalah ikhlas ni tuan-tuan, kita pun tak tahu. Kita tak tahu ikhlas. Jadi benda ini benda yang ada dalam diri kita masing-masing. Allah Subhanahu Wa Taala nilai kita, bukan Allah nilai banyak perbuatan kita. Allah tak nilai kat situ. Allah nilai keikhlasan kita. Walaupun sedikit, kalau kita ikhlas, maka pahalanya lebih daripada orang yang melakukan ibadah yang banyak tetapi tak ikhlas. Kami satu contoh, tuan-tuan. Kata Nabi SAW, secupak gandum yang disedekahkan oleh para sahabat dengan bukan sahabat bersedekah emas sebesar bukit Uhud, maka pahala yang dimiliki sahabat itu lebih banyak jika dibandingkan dengan kita derma emas sebesar bukit Uhud, tuan-tuan. Dengan sahabat, dia derma secupak gandum. Kata Nabi SAW, pahalanya banyak secupak gandum. Bukan dilihat dari sudut kuantiti, dilihat dari sudut kualiti. Lihat, tuan-tuan, kita salat ni, kita salat bukan dilihat pada bilangan rakaat, dari sudut khusyuk dan ikhlas kita pada Allah SWT. Dia sama. Sebab itu ulama fiqh dia buat satu kaedah, al-umur bimaqasidah. Setiap perbuatan yang dilakukan itu Allah lihat dari sudut ni. Allah bukan lihat dari sudut zahir, Allah lihat nilai dari sudut niat. Kalau kita, tuan-tuan, perbuatan kita buat baik, perbuatan kita baik, kalau niat tak baik, maka natijahnya tak baik. Ya, kita sembahyang, sembahyang, tapi sembahyang kita bukan untuk tujuan beribadat kepada Allah SWT. Kita nak riak, sudah tak ada nilai di sisi Allah SWT, tuan-tuan. Begitu juga niat baik, benda tak baik, dia tak akan jadi baik. Dia nak benda itu baik, niat baik, maka ia akan menjadi baik. Jadi inilah, tuan-tuan, syaitan ni, dia kerja dia tak pernah rehat dan tidak pernah jemu untuk menyesatkan kita manusia. Banyak halangan, tuan-tuan, pada jabatan. Ya. Masalah majlis ilmu ke, masalah solat berjamaah ke, cuba kita tengok. Jangan kita kata kepada orang lah, pada diri kita sendiri lah. Diri kita sendiri. Salat subuh, katakan, tuan-tuan, salat subuh, bila azan, as-salatu khairun minan naum, sembahyang lebih baik daripada tidur. Bagaimana kita? Ya? Bagaimana? Bagaimana kita? Apakah kita menyahut panggilan itu ataupun tidak? Jadi ini, tuan-tuan, sebab apa? Syaitan. Jadi kita manusia ini, tuan-tuan, dia diikat dengan 3 ikatan oleh syaitan apabila kita tidur. Satu, apabila kita tidur, kita bangun, mandi, maka satu ikatan hilang. Satu ikatan. Kemudian kita pula, tuan-tuan, pergi pula solat lagi. Kita bangun, kita solat, kita baca Al-Quran, maka semua ikatan syaitan itu terkurai. Maka ini kerja-kerja syaitan ni, tuan-tuan, dia nak usah kita. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'id.
syaitan itu adalah musuh kita. Fattakhizuhu aduwwa, dan kita mesti anggap syaitan itu benar-benar musuh. Innama yad'u hizbahu, kerja syaitan ialah untuk mengajak manusia supaya masuk dalam kumpulan mereka, kumpulan syaitan ini. Kemana di bawah kita? Liyakunu min ashabis sa'ir, untuk bersama mereka dalam neraka sa'ir. Wal'iyazbillah. Ini tuan-tuan, kita akan menghadapi ini. Sebab itu kita tuan-tuan minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah jadikan hati kita cahaya, nampak. Kita suka majlis ilmu, kita suka datang ke surau, kita suka datang masjid, maka itu menandakan bahawa hati bercahaya. Suluhan itu suluhan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita mau semayang je, tuan-tuan. Ini kesilapan kita. Kita tidak memahami fiqhul awlawiyat. Islam mengatur kita keutamaan perkara yang patut kita utamakan. Kadang-kadang kita kata kita atas semayang berjamaah, tapi kita tak tunggu majlis ilmu. Itu sudah salah dari sudut syarak. Itu sudah salah dari sudut syarak. Mana lebih utama? Kita mengatakan sekarang dengan salat berjamaah, mana lebih utama? Lebih utama mendengar majlis ilmu. Walaupun kita datang lewat, tak apa. Sebab kita kerja, jam. Datang juga, jangan tak datang. Sebab solat berjamaah fardu kifayah, tapi majlis ilmu fardu ain. Fardu ain mesti lebih utama daripada fardu kifayah. Di antara wajib dengan sunat, mana lebih utama? Wajib. Mana lebih utama? Sunat dengan harus? Utama sunat. Mana lebih utama? Harus dengan makruh? Harus. Mana lebih utama? Makruh dengan haram? Makruh. Nah, itu dari sudut ranking dia, keadaan. Jadi kita, tuan-tuan, kita letak ranking keempat, letak dia pertama. Yang tidak ada tempat kita letak pertama. Inilah yang Islam jadi haru biru kelam kabut. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana kita tidak ada maklumat mana perkara yang lebih utama kita buat lebih utama. Nah, ini yang dituntut oleh agama. Wa fi sam'i nura, wa fi sam'i, supaya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pendengaran kita itu adalah pendengaran yang melahirkan cahaya iman dan takwa itu. Kita dengar, maka apa yang kita dengar itu tersemak di hati. Artinya cahaya akan bertembung di antara cahaya. Cahaya tidak akan bertembung dengan kegelapan dan kejahilan. Tak ada, tuan-tuan. Kalau hati kita, tuan-tuan, gelap, kalau kita dengar cahaya benar baik, dia tak akan masuk. Dia tak akan bertemu di antara kebenaran dan kebatilan. Dia tidak akan bertemu cahaya dengan kegelapan. Mesti ada satu daripada dua perkara itu. Nah, kalau cahaya, cahaya. Kalau tak ada cahaya, kegelapan lah. Nah, cuba kita, tuan-tuan, sekarang kita berada dalam cahaya lampu. Cuba tutup lampu, tak ada cahaya. Jadi kita minta cahaya pendengaran kita. Supaya apa, tuan-tuan? Supaya apa yang kita dengar masuk dalam hati nurani kita, masuk dalam nurani kita, hati kita, jiwa kita. Maka inilah yang dituntut, yang kita minta cahaya. Cahaya ini yang Allah sebut dalam Al-Quran. Siapa orang yang tidak berduka cita pada hari akhirat,
siapa orang yang tidak berduka cita pada hari kiamat. Allah sebut dalam Al-Quran, yauma la yukhzillahu an-nabiyya wallazina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ini adalah satu daripada peringatan Allah SWT. Bahawa kita hidup ni mesti hidup dalam cahaya. Cahaya mana kita dapat? Semasa kita hidup lah, kita nak cahaya. Di akhirat nanti tuan-tuan, ada manusia dibangkit daripada kubur, dia menumpang cahaya orang lain nak menuju kepada mahsyar. Jadi datang cahaya, ada bergerak, tak ada cahaya, berhenti. Umpama kita lah tuan-tuan, kita bawa kenderaan di jalan raya yang tidak ada lampu jalan, lampu kita semuanya rosak. Boleh kita mandu dalam keadaan kegelapan? Tak boleh mandu. Tunggulah, tunggu motor datang. Dapat bergerak sikit, dapat bergerak sikit. Jadi begitu juga di akhirat. Ada orang berada dalam kegelapan sebab dia tidak mencari cahaya semasa dia hidup. Tumpah cahaya, lalu malaikat perli dia. Mengapa kamu tumpang cahaya orang lain? Orang itu mendapat cahaya ketika mereka ambil semasa dia hidup. Kamu semasa hidup tidak mencari cahaya Allah SWT. Cahaya itu Islam, tuan-tuan. Cahaya itu Al-Quran. Cahaya itu amal soleh. Itulah cahaya. Kata Allah SWT, yauma la yukhzillahu an-nabiy, orang yang tidak berduka cita pada hari akhirat ialah wan-nabiyya wallazina amanu ma'ahu, orang-orang yang beriman bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni tuan-tuan, kita mesti bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa kita hidup dan selepas kita mati. Sehingga kan tuan-tuan, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat Nabi yang bernama Thauban radhiyallahu anhu. Thauban tuan-tuan, dia datang ke masjid di Madinatul Munawwarah. Bila dia datang masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tengok muka Thauban, nampak sedih dan nampak seakan-akan dia sakit. Sedih tengok muka dia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tuan-tuan, dia prihatin. Dia tak macam kita mana nak tanya orang. Masa tu ada lah, sebab tu kena halau oleh isteri. Rasul datang ke surau, dia tak nak datang, isteri dia halau juga. Itu masa datang. Kena datang juga. Isteri masak rumah istak ni, masak asam pedas Melaka, ramuan daripada Melaka. Ini kan jenah lah tu, jenah. Sedap. Sedih kata jangan makan. Aku tak akan hilang. Pergi surau dulu. Rumah pada atas surau masak je. Nah itulah patut macam itu tuan-tuan. Suami tak datang surau, jangan hilang makanan. Ajar muka dia. Ini tuan-tuan, isteri dia datang, suami tak datang. Berpusing per dunia. Isteri datang, suami tak datang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak berdosa isteri tak datang, yang berdosa suami tak datang. Isteri tak datang, tak apa.
Suami tak datang terus. Jadi Thawban itu sedih. Lalu Rasulullah SAW dekat dengan Thawban. Ya Thawban, wa anta marid, kau sakit ke? Kau sakit ke Thawban? La ya Rasulullah, saya tidak sakit. Tapi saya berfikir di akhirat nanti, apakah saya dapat melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana saya lihat wajah Rasulullah semasa saya hidup. Itu tuan-tuan, itu yang disusah hati. Dia susah hati. Oh, kalau kita mana susah hati? Ya, mana susah hati? Tak tengok isteri seminggu kita susah hati. Apa susah hati? Tak. Memang isteri kita, memang kita tak sayang tak? Mana susah hati? Inilah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, hasrat Thawban ini Allah turun ayat sebagai jawapan di atas seorang sahabat yang betul-betul ikhlas. Apa ayat yang berbunyi? Man yuti'illaha war rasul ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini man yuti'illaha war rasul, kata Allah, sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, mereka akan diberi nikmat bersama-sama Nabi. Bersama-sama Nabi. Jadi kita tuan-tuan boleh nak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana kamu mengenali umat kamu di mana kamu tidak pernah melihat mereka dan mereka tidak pernah melihat kamu? Tidak sebagaimana kami pernah melihat kamu dan kamu melihat aku. Mestilah aku kenali. Bagaimana orang yang tidak pernah kamu lihat tetapi beriman dengan kamu? Bagaimana dia kenal?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia jawab, "Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh." Hamba umatku yang kenal aku pada hari akhirat nanti mukanya putih berseri-seri. Kenal itu. Tak payah pergi tanya Nabi SAW. Tanya, "Aina Muhammad? Aina Muhammad?" Pergi jumpa Nabi. "Ya Muhammad, araftu anha?" Kamu kenal aku? "Man anta?" "Ana min Malaysia." Tak kita jawab, "Aina Malaysia?" kata Nabi. Contoh ini tuan tak ada jadi. "Aina Malaysia?" "Bijam bin Singapura." Oh, kita menjawab, Malaysia ni berhampiran dengan Singapura. Wah, jawab kita ni. Tapi kenal ke? Tak, tuan-tuan. Dia tak kenal gitu. Tak perlu kita kenal. Nanti bila ditanya pula, "Wa anta Arabi?" La. Ana laisa Arabi, walakin al-Malayu wal Jawawi. Mau Jawa pula. Jawawi. Orang Jawa. Nabi pun tak faham apa orang Jawa. Tahu. Tak, tuan-tuan. Bagaimana lebih kenal? Yauma tabyaddu wujuh. Muka orang yang kasih kepada Allah, kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukanya putih berseri-seri, putih berseri. Tak payah pergi tuan-tuan tanah mana tak. Allah arahkan malaikat, "Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun." Wahai malaikat, kamu asingkan di antara orang yang baik dengan orang yang jahat.
Ini yang katakan ashabul yamin wa ashabul shimal. Ini yang kata ashabul yamin wa ma ashabul yamin. Inilah orang kumpulan kanan, orang kumpulan kanan yang menerima buku catatan amal biyaminihi. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ini buku rekod kita akan diberi melalui tangan kanan. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Malaikat akan lihat dengan senang dan mudah. Tengok, masih